Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari sama-sama kita lafazkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Terutamanya pagi ni nikmat kita kembali bernafas, kembali kita menghirup udara segar, dan juga kembali kita dapat sama-sama menuntut ilmu dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya Daya Hadari, insya-Allah akan temankan anda sepanjang 2 jam kita bersiaran. Dan untuk hari ini, Rabu, Masya Allah, sekejap je Rabu ya. 15 hari bulan Julai 2020 bersamaan dengan 23 Zulkaidah 1441 Hijrah. Hari ini kita nak bicarakan tentang satu topik yang lain sikit. Namun, jangan kita risau kerana Islam pernah menguasai 2/3 dunia satu ketika dahulu. Bahkan ilmu ini ketika itu sangat berkembang luas. Bahkan kita amat dikagumi ketika itu. Iaitu kita akan bicarakan tentang fiqh falak, dan saya tidak kesorangan, insya-Allah kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Hanafiah Abdul Razak, yang juga merupakan Imam Masjid Kota Iskandar Puteri di Johor, yang juga merupakan panel pakar falak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, seronok bila tengok Ustaz senyum je daripada datang tadi sampailah, insya-Allah akan temankan kita dengan senyumannya, insya-Allah. Cumanya Ustaz ya, saya nak ambil satu petikan ini yang sangat menarik para penonton sekalian tentang ilmu falak. Rupa-rupanya ilmu falak Malaysia ini menjadi rujukan di luar, di mana mengikut yang dinyatakan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Zamri Zainuddin, yang juga merupakan salah seorang panel pakar falak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Beliau menyatakan negara-negara maju seperti Emiriah Arab Bersatu juga pernah bertanyakan untuk mendapatkan core kurikulum berkaitan falak kita. Namun ia dalam bahasa Melayu kerana mereka sebenarnya tertarik dengan program yang tiada di negara mereka tapi ada di negara kita. Subhanallah Ustaz, begitu hebat. Baik, sebagai permulaan Ustaz, tapi sebelum tu Ustaz, para penonton semua, kalau ada soalan nak diajukan, kami alu-alukan soalan anda. Boleh hubungi kami di talian 1800881677, atau boleh terus sahaja menggunakan aplikasi WhatsApp 011123364480, atau boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia Facebook rasmi kami. Baik Ustaz, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim sebagai mukadimah Ustaz, apakah itu ilmu falak dan bagaimana ia sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Terima kasih Dai Hadari yang mengemukakan persoalan pertama. Apa sebenarnya disiplin ilmu falak itu sendiri? Yang paling mudah kita nyatakan bahawa ilmu falak ini merupakan ilmu alat. Ilmu di mana kita akan peralatkan ilmu itu bagi membuat penentuan berhubung tentang tarikh. Juga kita kata alat bagi mengukur waktu. Itu yang paling penting. Dan kepentingannya sememangnya tak dapat dinafikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu bin nujum wa 'allamuhan nas ma tahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr summan tahau." Artinya, pelajarilah ilmu perbintangan dan ajarilah ilmu perbintangan kepada umat manusia. Masya Allah. Apa yang nak dipelajari daripada ilmu perbintangan itu? Pedoman-pedoman.
ketika manusia berada dalam kegelapan di lautan maupun di daratan. Setelah dimanfaatkan ilmu falak sebagai pedoman untuk manusia itu hidup di muka bumi, tak kira di darat maupun di laut, Rasulullah SAW menghendaki agar kita jangan lanjutkan lagi kajian tentang ilmu perbintangan. Summan tahau. Kemudian berhentilah. Jangan diteruskan lagi ilmu perbintangan. Maka baginda Muhammad SAW menyediakan apa yang disebut sukatan pelajaran ilmu perbintangan, ilmu falak itu sendiri, supaya umatnya tidak salah guna ilmu falak itu sendiri. Maka menjelaskan kepada kita kepentingan ilmu falak sebagai pedoman umat manusia di muka bumi, tak kiralah di darat maupun di laut. Dan ilmu falak itu lebih menjurus kepada ilmu alat, mengukur dan menyukat waktu. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah Ustaz, itu dia mukadimah yang sebenarnya mencetus satu pemikiran yang sangat hebat, di mana kalau kita lihat ya Ustaz ya, dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman berkenaan berkaitan dengan disebut sebagai ilmu perbintangan itu sendiri banyak, bahkan bukan sekadar disebut, Ibnu Battutah juga sebagai seorang yang pernah berlayar di lautan juga menjadikan bintang itu juga sebagai panduan dalam pelayarannya. Subhanallah. Itu baru sikit. Banyak lagi kita akan bicarakan Ustaz ya. Kejap lagi. Cuma ya Ustaz, kita nak alu-alukan soalan terus daripada sahabat kita di Facebook ini. Muhammad Syahril Sabtu di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru. Waalaikumsalam. Siapakah mula-mula yang memperkenalkan atau menemui ilmu falak ini? Namrud dan Firaun juga dikatakan pakar dalam ilmu ini, iaitu ilmu falak. Benarkah dan dari mana dia pelajari? Silakan Ustaz. Satu persoalan yang begitu hebat, yang ianya telah menjadi kajian umat manusia dewasa ini. Yang jelas apabila kita merujuk kepada keterangan yang diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah. 606 Hijrah. Menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Begitu juga diulas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, wafat pada tahun 1267 Hijriah. Menyatakan bahawa ulama Islam bersepakat ilmu falak telah diperkenalkan oleh junjungan mulia baginda Idris alaihi salam. Istilah Idris itu daripada perkataan bahasa Arab adrasa, yudrisu, idras, Idris, membawa arti seorang Nabi, seorang Rasul yang paling banyak menimba ilmu pengetahuan di muka bumi. Masya Allah. Sebelum itu, junjungan mulia baginda Adam alaihissalam, sebelum dihantar ke muka bumi, telah menjalani, kita kata, kursus induksi umum, induksi khusus. Iaitu di syurga. Wa'allama Adamal asma' kullaha. Maka Allah Ta'ala sendiri telah mengajarkan baginda Adam alaihissalam segala nama-nama benda hidup, benda mati yang dinyatakan ada di situ 17,000 jenis makhluk. Maka apabila baginda Adam alaihissalam dah turun ke muka bumi, baginda Idris alaihissalam kita dapati merupakan Nabi Rasul yang kedua. Maka Nabi Idris alaihissalam menimba pengetahuan di muka bumi. Maka baginda Idris alaihissalam lah yang memperkenalkan ilmu falak.
Kerana ilmu falak ilmu yang paling utama. Ibu kepada ilmu-ilmu yang lain. Kerana ilmu falak ini ilmu yang saya nyatakan tadi, ilmu alat untuk menyukat waktu. Maka manusia ni dia hidup di muka bumi, Allah beri dia dua. Pertama, Allah beri dia masa. Dan yang kedua, Allah Ta'ala beri dia ruang. Disebut ruang dan peluang. Ruang untuk hidup dan peluang untuk meneruskan hidup. Peluang untuk meneruskan hidup inilah waktu sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Saya lihat Ustaz bagaimana dalam ilmu falak ini ia berkaitan dengan perkiraan, dan perkiraan waktu ini selalunya ditentukan selepas para ilmuwan, mereka yang arif itu merujuk kepada selalunya akan dilihat kepada bahagian atas iaitu langit. Dan sebagai perbincangan kita untuk kita pergi lebih dalam Ustaz ya, langit itu kita semua sedia maklum bahawasanya ia ciptaan Allah yang sangat hebat. Bahkan ia melangkau daripada pemikiran manusia yang terhad ini. Jadi terdapat juga pelbagai rahsia Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Jadi mungkin ada sesuatu yang boleh Ustaz kongsikan bagaimana dalam Al-Quran Allah telah menceritakan tentang langit-langit dan kehebatannya di luar sana. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Juga satu persoalan yang berbisa, untuk Ustaz. dijelaskan. Berdasarkan kenyataan penjelasan daripada Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, wafat pada tahun 421 Hijrah. 421 Hijrah. Maknanya dah 1000 tahun yang lalu. Menulis dalam satu kitab falak iaitu Al-Azminatu wal Amkinatu. Nilai-nilai masa dan nilai-nilai tempat. Meletakkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kategorikan dalam Al-Quran langit ini ada 3 tahap. Yang pertama, langit yang paling dekat dengan permukaan bumi. Yang jelas Allah Ta'ala sebut pada ayat 11 surah At-Tariq, was-sama'i zatir rajang. Demi langit yang mengembalikan semula apa yang telah diangkat naik daripada muka bumi, iaitu langit yang menempatkan awan-awan. Masya-Allah. Maka langit yang menempatkan awan-awan itu sama ada awan yang paling dekat 1000 hasta, orang lu kira hasta, ataupun awan yang bersifat sederhana 10,000 hasta, ataupun awan yang tertinggi 30,000 hasta. Itu dalam kategori yang dekat tu Ustaz? Itu dalam kategori yang dekat. Allahuakbar. Maknanya disebut sebagai langit yang paling hampir dengan muka bumi. Langit rendah. Langit yang menempatkan awan-awan. Kemudian disebut sebagai langit tinggi. Berdasarkan firman Allah ayat 7 surah Az-Zariyat. Was-sama'i zatil hubuk. Demi langit yang mengandungi jalan-jalan, laluan-laluan jasad-jasadnya. Langit ni dia ada jasad-jasad dia. Kita kata kalau jasad tu benda yang nampak disebut jirim. Maka yang tak nampak disebut jisim. Diambil istilah ajsadus samawiyah, jasad-jasad langit. Masya-Allah. Was-sama'i zatil hubuk. Demi langit yang mengandungi laluan-laluan, jalan-jalan, jasad-jasad langit yang kita katakan sebagai planet. Tu planet. Sama ada planet yang paling dekat dengan bumi, At-Tarid. Kalau pagi ni tadi, kita akan nampak planet Az-Zuhrah. Terbit. Bagi-bagi sebelah timur terang, Az-Zuhrah. Berdekatan dengannya ada satu bintang namanya Ad-Dabaran. Tinggi sedikit bintang As-Surayah.
Nampak tadi pagi Masya Allah. yang orang sibuk cerita-cerita bintang Athuraya ni kalau terbit nanti wabak-wabak penyakit semakin pulih. Bintang Athuraya. Jadi langit yang tinggi, langit yang menempatkan jasad-jasad langit yang merupakan keluarga matahari. Kita kata sistem suria. Maka kita pun sebutlah sebagai planet. Dan Allah Ta'ala perakukan lagi langit yang jauh. Langit rendah, langit tinggi, langit yang jauh. Ayat pertama surah Al-Buruj. Was-sama'i zatil buruj. Demi langit yang menempatkan bintang-bintang 12. Orang Melayu kata bintang-bintang 12. Hamal yang orang putih kata Aries. Ini dipanggil sebagai galaksi? Tidak, sebut tidak. buruj. buruj, Dalam bahasa Inggeris disebut zodiak. Zodiak ya? Dalam bahasa Arab disebut buruj. 114 surah dalam Al-Quran ada satu surah khas, Ya, betul. iaitu surah Al-Buruj. Al-Buruj. Bintang-bintang 12. Maknanya disitulah disebut sebagai langit yang jauh. Masya Allah. Maka 3 tahap. Langit yang dekat, menempatkan awan-awan, ianya memberi nilai cuaca dan musim kepada manusia. Kemudian langit yang tinggi menempatkan planet-planet yang ianya akan menjadi rujukan musim kepada manusia. Dan yang ketiga, langit yang menempatkan bintang-bintang 12. Bintang-bintang. Langit yang tinggi. Maka disebut sebagai buruj. Kali ini buruj memberi nilai 2. Nilai kedudukan dan nilai waktu kepada manusia. Masya Allah. Jadi semua jasad-jasad langit menjadi rujukan waktu dan rujukan penempatan manusia di muka bumi. Contohnya, kita sekarang ni berada di Malaysia, kita nampak matahari. Apabila kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah, kita akan nampak matahari juga. Adakah matahari yang lain? Tidak, yang sama. matahari yang sama. Baik. Maka yang duduk di Malaysia nampak matahari yang sama, yang duduk di Moskow pun Sama. dapat matahari yang sama. Baik. Maka ianya menjadi rujukan Baik. kepada umat manusia yang menjalani hidup di muka bumi. Baik darat, baik laut. Okey, cantik Ustaz. Itu dia. Semangat pula saya bila dapat dengar apa yang Ustaz huraikan ni. Termasuklah tentang Al-Buruj tadi tu, tentang zodiak tadi tu. Tapi tak apa Ustaz, kejap lagi kita nak tanyakan Ustaz berkenaan dengan apa kaitan ilmu falak ini dengan penentuan cuaca dan musim itu. Kejap lagi kita akan tanyakan Ustaz ya. Jadi kepada anda semua, kita nantikan selepas ini perbincangannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, jangan ke mana-mana.
Itu dia. Alhamdulillah, rupa-rupanya ilmu falak ni bukan sekadar apa yang kita tahu ya, menentukan raya je. Rupa-rupanya subhanallah begitu hebat, begitu luas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan itulah yang kita bicarakan pada pagi ini. Fiqh iaitu fiqh falak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Hanafiah Abdul Razak. Baik Ustaz, sedikit sebelum saya nak tanya tentang cuaca tu. Tadi saya tertarik dengan yang Ustaz sebutkan itu. Mungkin ramai yang pagi ni rasa macam mitos, biar betul ini. Yang bintang yang Ustaz sebutkan, ia petanda bagaimana wabak-wabak atau penyakit itu, jika bintang itu menjelma, ia petanda bahawasanya wabak akan berkurangan ataupun akan hilang. Bagaimana Ustaz? Silakan, sedikit saja. Baik. Asasnya hadis riwayat Imam Ahmad. Subhanallah. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza tala'an najmu lam yabqa minal ahati syai'un." Apabila terbitnya bintang Asuraya di subuh hari, tidak tinggal lagi apa jua penyakit Allahu Akbar. di muka bumi. Maka Imam An-Nawawi mengulas dalam kitabnya Al-Majmu' bahawa yang dimaksudkan penyakit di situ penyakit yang lazimnya menyerang tanaman dan ternakan di Jaziratul Arab, di semenanjung tanah Arab. Pun begitu, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi wafat pada tahun 421 Hijriah menyatakan al-aha itu bukan penyakit yang menyerang tanaman dan ternakan sahaja, termasuklah penyakit-penyakit yang menyerang manusia seperti wabak. Apa makna wabak? Apa jua penyakit, dari seringan-ringan penyakit sampailah sebesar-besar penyakit yang berjangkit dan merebak lalu membunuh, maka itu disebut wabak. Baik. Lazimnya bintang Asuraya ini boleh kita lihat di ufuk timur. Di ufuk timur, di mana matahari terbit. Pada waktu subuh itu, bulan Jun. Kini yang mampu kita lihat dengan mata kasar daripada tarikh 21 Jun. Kita akan nampak waktu subuh saja bintang Asuraya tu tersergam. Kali ini dia berdekatan dengan planet Az-Zuhra. Jadi maknanya 21 Jun adalah permulaan musim panas. Mana-mana negara yang berada di solstice, kita kata mana-mana yang berada di hemisfer utara, dia akan mulakan jelas solstice musim panas ni 21 Jun. Betul? Ya. Lazimnya mulanya musim panas, insya-Allah penyakit yang menyerang tanaman, yang menyerang kita kata ternakan, begitu juga yang menyerang manusia, sekian kita kata reda. Masya-Allah. Bukan tak ada. Semakin reda, semakin reda. Itu dia. Moga-moga mendapat perlindungan dari Allah. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Begitu hebatnya kaitan ilmu yang ada dalam Islam ini. Sebenarnya kita terlepas pandang. Allahu Akbar. Subhanallah. Hebatnya kuasa Allah. Baik Ustaz. Sebelum kita rehat tadi, saya ada mungkin soalan ini juga berkaitan pertanyaan yang mungkin para penonton juga terfikir. Bagaimana Ustaz tentang kaitan dengan cuaca? Ustaz ada sebut tadi bagaimana ilmu falak ini merupakan ilmu alat bagi mengukur waktu. Dan bagaimana kalau boleh dikaitkan dengan cuaca juga? Silakan Ustaz. Baik. Asasnya ayat yang kelima surah Yunus. Baik. Kita ambil petikkan potongan firman Allah, wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Allah jualah yang telah menetapkan manzilah-manzilah bulan yang kita kenali dengan nama hentian-hentian bulan. Yang budak-budak lebih mudah faham, station, bus stop
bus station. Ya. Bulan pun dia ada Stesen dia. Oh. Dalam tempoh masa sebulan, dia ada 28 stesen. Bulan akan berada di 28 hentian. Kedudukan tertentu. Ya. Maka Allah Ta'ala dah tentukan untuk apa? Lita'lamu adadas sinin wal hisab. Supaya kamu mengetahui tahun-tahun yang telah kamu jalani, tahun-tahun yang sedang kamu hadapi, dan tahun-tahun yang akan datang. Al-aradi, yang mendatang. Wal hisab, dan kamu mendapat satu nilai hitungan. Hitungan apa di situ? Hitungan cuaca. Dia beza antara cuaca dengan musim. Kalau sebut musim, musim berdasarkan gerakan ketara matahari. Manakala cuaca kesan daripada gerakan ketara bulan. Bulan akan memberi nilai cuaca. Cuaca ni di sebenarnya kita kata al-hal, hal ehwal, yang akan memberi kepada kita 4 hal ehwalnya. Panas, sejuk, kering, lembap. Tapi ada kalanya dia bergabung. Panas, kering, panas, lembap. Sejuk, kering, sejuk, lembap. Maka kesan cuaca tu nanti dia akan mempengaruhi 4 nilai. Nilai tumbuh, nilai tambah, nilai kembang, nilai subur di alam lautan, alam daratan, alam manusia, alam tumbuhan, alam haiwan. Dah hari ini kita belajar ilmu alam. Masya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Maksudnya Ustaz, ada berkaitan juga dengan bagaimana pertumbuhan tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Betul. Subhanallah, bagaimana ia subhanallah mempengaruhi proses itu sendiri, Ustaz ya. Allahu akbar. Dan saya tertarik juga bagaimana 28 stesen yang ada sebenarnya wujud dalam pergerakan bulan itu sendiri dan menentukan cuaca. Baru tahu. Itu dia. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian kita kini. Kita nak alu-alukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hadari dan juga Ustaz Hanafiah Abdul Razak. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Omar. Ya, saya. Pernah teropong bulan? Saya tak pernah teropong. Tak pernah lagi ya? Belum lagi lah ni Da'i. Okey, silakan. Saya nak tanya ni Ustaz lah pada pagi ni ya. Ya. Seperti mana Ustaz menyebut tadi, iaitu lapisan-lapisan langit yang rendah, yang jauh, yang dekat, yang jauh tu. Jadi adakah ia juga apa yang dikatakan sebagai langit bumi dan juga langit yang dikatakan Lauh Mahfuz dan juga Baitul Izzah. Ini ada kekaitannya dengan langit ataupun yang Ustaz sebut tadi, langit yang dekat dengan yang jauh. Yang keduanya saya nak tanya mengenai anak bulan ini. Biasanya dululah masa saya kecil-kecil Ustaz, mereka mengikut ahli falak Jadi kadang-kadang apabila kita melihat tak nampak, dan ahli falak mengatakan apa puasa ataupun raya dah boleh raya dan dah boleh puasa Ustaz, kerana ahli falak mengatakan anak bulan dah ada. Jadi apakah sebenarnya ilmu sains dan juga ahli falak ini adalah seiring ataupun bagaimana Ustaz untuk menentukan sama ada ahli falak boleh tentukan ataupun yang kita lihat tak nampak dengan mata kasar kita boleh melalui ahli falak? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Terima kasih Haji Omar dari Cini Pekan Pahang. Alhamdulillah, dua soalan yang beliau tinggalkan. Yang pertama, tadi Ustaz ada sebut tentang 3 langit itu, iaitu langit rendah, langit tinggi, kemudian langit jauh, dan bagaimana adakah dia terkait juga dengan Baitul Izzah yang pernah kita semua sedia maklum itu. Kemudian yang kedua, Haji Omar sebut tentang zaman kecil ikut ahli falak, teropong katanya nampak anak bulan. Masa bila pula bulan beranak. Jadi bagaimana? Adakah ia seiring dengan ilmu astronomi barat itu sendiri? Silakan Ustaz. Baiklah. Berhubung tentang kita kata tingkatan langit dan tahap langit. Dia berbeza antara tingkatan dengan tahap.
Jadi yang saya nyatakan tadi itu hanya dalam tingkatan as-sama'ud dunya, langit dunia, yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Jadi yang ringkasnya langit dunia. Jadi langit dunia itu terdiri daripada 3 tahap. Tahap langit yang rendah, langit yang tinggi, langit yang jauh. Semuanya dalam lingkungan as-sama'ud dunya. Melepasi as-sama'ud dunya, langit dunia, barulah maknanya dia berada pada tingkatan yang lain yang disebut dengan antaranya Baitul Baida, Baitul Mamdud. Selepas itu barulah Baitul Izzah yang Tuan Haji Omar tanya. Baitul Izzah tu di mana? Maknanya melepasi as-sama'ud dunya, langit dunia, dinamanya Baitul Mamdud. Wa zillim mamdud wa ma'im maskub. Baitul Mamdud. Melepasi Baitul Mamdud barulah Baitul Izzah, yang mana Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz, diletakkan di Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Itu pun masih tinggi tu Ustaz. Allahu Akbar. Baitul Mamdud, Baitul Izzah, barulah masuk langit pertama yang Rasulullah lalui pada malam Al-Isra' wal Mi'raj yang disebut dalam Al-Quran. Begitu juga hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Itu dia soalan yang kedua tadi tu Ustaz, tentang bagaimana ilmu itu, ilmu falak itu seiring ke dengan astronomi itu. Adapun ada berbalah-berbalah ke antara ilmuwan itu? Pada dasarnya ilmu astronomi itulah ilmu falak. Bersumberkan daripada junjungan mulia baginda Idris alaihi salam. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, oleh kerana kita kata manzilah bulan, stesen-stesen yang dilalui oleh bulan, hentian-hentian untuk pergerakan bulan itu ada kepentingan kepada cuaca, maka yang beriman mengambil manfaat, yang tak beriman pun mengambil manfaat. Golongan kufar pun mengambil manfaat daripada nilai yang ada pada hentian-hentian bulan itu sendiri. Sebab itu kalau disebut maknanya hilal, hilal itu anak bulan. Anak bulan itu. Anak bulan. Jadi anak bulan ini hanya mampu dilihat setelah dia dilahirkan. Maka bulan dilahirkan tu disebut dengan istilah wiladatul hilal. Wiladatul hilal. Maka ilmu astronomi pula gunakan nilai kelahiran bulan itu dengan disebut dengan istilah new moon. New moon. Dan apabila nak buat perbandingan, istilah new moon itu juga digunakan juga dengan istilah conjunction. Dia ambil daripada istilah bahasa Arab al-ijtima. Maknanya matahari, bulan dihimpun sama, dia berada pada segarisan bagi memastikan kelahiran bulan yang baru. Wiladatul hilal. Tinggal lagi apabila telah dilahirkan, cukup umur ke tak cukup umur. Kalau dilahirkan tu dia dah betul-betul matang, maka dia boleh dilihat dengan mata kasar. Kalau dia dilahirkan tak matang lagi, sukar untuk dilihat dengan mata kasar. Yang akan menjadi isu ulama fiqh, 4 mazhab tetap berpegang dengan apa yang Rasulullah sabdakan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Lihatlah kamu,
berpuasalah kamu dengan melihat anak bulan Ramadan kelihatan, dan berhari rayalah kamu juga dengan melihat anak bulan, iaitu kelihatan anak bulan Syawal. Jadi persoalannya apabila merujuk kepada fiqh, sama ada kita kata anak bulan tu dah lahir ke ataupun belum nak lahir ke, tak pasti ke. Yang penting nampak dengan mata kasar ketika terbenam matahari di akhir bulan, iaitu pada 29. Bulan Syaban untuk anak bulan Ramadan, 29 Ramadan untuk anak bulan Syawal. Itu dia Ustaz ya. Wallahu a'lam bisawab. Itu dia Ustaz ya. Baru kita tahu betapa bukan senang ya ilmuwan-ilmuwan ini nak menentukan, terutamanya pihak yang bertanggungjawab untuk menentukan tarikh-tarikh tertentu Ustaz ya. Kena betul-betul berbincang juga, ada musyawarah itu ya bersama ilmuwan itu, subhanallah. Baiklah para penonton sekalian, insya-Allah kejap lagi banyak lagi soalan kita akan ajukan dan banyak ilmu kita akan dapatkan. Syaratnya tunggu dan kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Surah Fussilat ayat ke-12. Allah berfirman, maksudnya, maka dia, yaitu Allah, menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada setiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Terima kasih kepada anda semua para penonton kerana sudi terus menonton dan juga menyokong kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kami teguh berdiri di sini atas tontonan dan juga sokongan anda semua, dan insya-Allah akan terus menyebarkan segala kebaikan demi manfaat kita bersama. Hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bicarakan tentang fiqh falak. Topik besar kita iaitu fiqh, di mana yang bersama dengan kita memberi pencerahan kepada kita yang berbahagia Ustaz Hanafiah Abdul Razak. Itu dia Nun dari jauh selatan Ustaz ya, dari JB ya Ustaz ya. Subhanallah, datang berkongsi bersama dengan kita. Cumanya Ustaz, Surah Fussilat tadi ayat yang ke-12, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang kita sama-sama para penonton dapat saksikan sebentar tadi. Allah menyatakan 7 lapis langit. Kemudian ada bintang cemerlang pula. Apa sebenarnya itu Ustaz? Mungkin ada pencerahan daripada Ustaz. Silakan. Alhamdulillah, juga satu persoalan yang sememangnya telah dibahas 800 tahun yang lalu. Masya Allah. Syekh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib wafat pada tahun 606 Hijrah. Jadi mengemukakan tentang Yaumain itu dalam tempoh 2 masa tu. 2 masa. Dan hubungannya dengan satu lagi ayat disebut wa mislahunna, yang seumpama dengan 7 petala langit itu. Jadi ada 2 perkara, maknanya dalam tempoh 2 masa, dan yang kedua seumpamanya lagi. Maka membawa erti bahawa 7 lapis itu, ini ada kita kata perbezaan pendapat. 7 lapis tu bukan seperti kek lapis. Tiba-tiba lapar pula rasanya ya. Bukan seperti kek lapis atau kita kata kuih lapis. Dia nilai gandaan. Nilai gandaan. Saya tunjukkan kat sini. Kalau kita kata bumi, planet-planet, bintang-bintang,
termasuklah matahari bulan. Di dalam as-sama'ud dunya, satu bulatan. Betul. As-sama'ud dunya, satu bulatan. Bulatan yang besar ni, as-sama'ud dunya ni, dia ada 6 lagi bulatan yang sama mengelilingi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka tengah-tengah dia yang ke-7. Maka itu baru lapisan langit pertama. Allahu Akbar. Dia sebut. Maka dia membentuk 7 bulatan tu, dia membentuk satu bulatan yang besar. Yang besar tu ada 6 lagi. 1, Yang juga besar. 2, ya. 3, 4, 5, 6. Maksud yang besar tu 7. Maka dia ditutupi oleh satu bulatan yang besar. Itu baru langit kedua. Masya Allah. Yang besar ni ada 6 lagi keliling dia. Jadi kita kena pergi stadium Bukit Jalil. Kenapa Ustaz? Nak buat bulatan besar tu. Masya Allah. Boleh tak? Allahu Akbar Ustaz. Jadi setakat 1 ekar padang bola tak boleh lagi kita nak lukiskan 7 Takkan petala termampu. langit yang dimaksudkan. Allahu Akbar. Ya, ada 6. 1, ada 6 lagi. Maksudnya Ustaz di sini, Utarid, Zorah, Bumi, Mushtari, Zuhal, Uranus, Neptun, Pluto yang kita belajar sejak sekolah menengah itu sebenarnya itu baru satu langit yang kecil. Ya. Satu dipanggil sebagai mungkin satu kumpulan langit yang kecil. Ya, ya. Allahu Akbar. Baru disebut as-sama'ud dunya, langit Allahu dunia. Akbar. Allahu Akbar. Dia ada yang sama mengelilingi dia. Itu dia Ustaz ya. Wallahu a'lam bisawab. Di luar jangkauan manusia membuat pengukuran dan perhitungan. Bagaimana para penonton sekalian, kalau ada antara kita hanya dikurniakan sedikit ialah rezeki daripada Allah telah terasa bongkak dan besar diri, sedangkan di sisi Allah kecil saja kita ya Ustaz ya. Allahu Akbar. Muhasabah diri sendiri. Okey, ada satu soalan, dua soalan ni Ustaz di WhatsApp ni Ustaz ya. Saya bila dah Ustaz cerita macam tu terasa lain pula rasanya. Okey, soalan daripada sahabat kita ni di WhatsApp katanya, Assalamualaikum Ustaz dan dai serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah antara perkara khurafat yang sering dikaitkan dengan bulan, bintang, matahari dan sebagainya yang menjadi kepercayaan masyarakat? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Kemudian yang keduanya, apakah zodiak, iaitu yang ini kita selalu dengar sejak zaman Rom lagi, Aquarius, Leo, Aries, Virgo dan lain-lain. Ustaz, zodiak apa Ustaz? Baik. Ustaz, zodiak apa Ustaz? Saya Leo. Oh, Leo. Oh, saya Gemini ataupun Gemini. Adakah itu adalah nama-nama bintang Ustaz? Okey, silakan Ustaz. Alhamdulillah, satu persoalan yang hebat diajukan yang nak kita jelaskan. Unsur-unsur khurafat, kepercayaan-kepercayaan yang sesat. Ya. Apabila manusia mengkaitkan untung rugi mengikut tarikh-tarikh tertentu. Baik. Jadi dia mengkaitkan ni untung, yang ini rugi. Wahal manusia ni wajib berusaha. Betul. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat. Kita wajib berusaha dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila meletakkan tarikh tertentu terhadap untung nasib manusia, maka boleh membawa kepercayaan. Boleh kepada khurafat. Khurafat. Ya, apabila sebut tentang tarikh, kita tak boleh lari dari kedua tarikh. Tarikh Masihi, tarikh yang berdasarkan gerakan ketara matahari. Yang kedua tarikh Hijri, tarikh yang berdasarkan gerakan ketara bulan. Jadi itulah yang timbulnya kita kata manusia mengkaitkan fenomena matahari dan fenomena bulan terhadap untung nasib. Begitu juga kita mengkaitkan tentang
zodiak, iaitu buruj. Mengkaitkan maknanya pada tarikh ini berdasarkan buruj yang dapat dilihat di langit, manusia bakal menerima kerugian, manusia bakal mendapat malapetaka, malabahaya. Jadi apabila meletakkan satu keyakinan, datanglah khurafat. Sebenarnya jangan diletakkan satu keyakinan, hanya sekadar diletakkan sebagai satu panduan. Kita kata garis panduan. Dia ada panduan dia. Jadi sekadar itu. Sekadar itu sahaja. Bukan pegangan Ustaz ya. Bukan pegangan, bukan satu keyakinan. Okey. Sesatnya bila yakin mesti begitu, mesti begitu. Tidak. Ianya hanya sekadar jadual. Itu Ustaz ya. Kalau merujuk kepada jadual, tak apa. Istilahnya kita tak letakkan ianya sebagai satu keyakinan. Okey, baik Ustaz. Teringat pula saya kepada cerita Nujum Pak Belalang. Macam-macam di nujumnya ya. Cumanya Ustaz, kita ada pemanggil ketika ini, kita nak alu-alukan. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa saya bercakap? Abdullah Osman daripada Seremban. Baik Encik Abdullah. Saya yakin Encik Abdullah ada soalan nak diajukan tu. Silakan. Ya, ada dua soalan Ustaz. Ya. Pertama sekali Ustaz ada sebut tentang bintang 12. Dulu rasanya masa kita kecil ada buku khas untuk bintang 12. Jadi kita kadang-kadang dengan orang tua ni menggunakan buku bintang 12 ni untuk tengok tengok apa yang terjadi akan datang dan sebagainya. Dan lagi satu ialah tentang tadi ada sebut tentang tengok anak bulan. Dulu kita tengok anak bulan untuk tentukan puasa dan juga hari raya. Tetapi sekarang ni kita gunakan ilmu falak iaitu kiraan ruqyah. Jadi mana yang lebih tepat, dan kerana kadang-kadang negara kita puasa besok hari, ada negara jiran pula puasa lusa pula. Jadi ada yang tak seimbang di situ. Minta penerangan daripada Ustaz. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Encik Abdullah dari Negeri Sembilan. Dua soalan yang boleh tinggalkan. Yang pertama Ustaz, tentang bintang 12 yang menjadi rujukan itu, adakah ia masih relevan dan apa sebenarnya bintang 12 itu? Kemudian yang keduanya tentang penentuan tarikh-tarikh penting, terutamanya tentang puasa dan juga Hari Raya Aidilfitri. Bagaimana terdapat juga perbezaan, pernah berlaku perbezaan antara negara kita dengan beberapa negara lain. Bagaimana ditentukan sebenarnya? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, saya dapati banyak soalan ni semua nak tanya bintang 12 ya. Yang sekarang ni dah tak popular lagi lah. Jadi bintang 12 tu gugusan bintang-bintang 12. Dalam bahasa Inggeris disebut zodiak, dalam bahasa Arab disebut buruj. Baiklah, yang biasa kita fahami begitulah. Baik, yang saya nak jelaskan di sini, untuk apa masyarakat dulu gunakan bintang 12 ni? Daripada bermulanya Hamal. Hamal tu dalam bahasa Inggeris Aries. Dalam bahasa Melayu kambing gurun. Apabila bintang tu ditasyakul, maknanya dibentuk, disambung, kemudian tasawur, dirupakan, maka berwajahkan Aries, berwajahkan Hamal, berwajahkan kambing gurun. Dia kalau tengok kat langit bukan nampak apa pun, nampak bintang-bintang. Tetapi sejak daripada zaman baginda Idris alaihissalam sudah ditasyakulkan, dibentukkan dan tasawur, dirupakan dengan rupa wajah Al-Hamal, Aries, kambing gurun. Baik, untuk apa sebenarnya bintang 12 ni? Bintang 12 keperluannya musim.
Oh, menentukan musim. menentukan musim. Baik. Jadi bintang 12 ni maknanya terbit dan terbenam matahari, yang hari-hari matahari terbit, hari-hari matahari terbenam, berlatar belakangkan bintang-bintang 12. Oh. Jadi dalam tempoh masa 30 hari, matahari akan berada pada satu-satu buruj tu. Seperti Aries, Hamal, kambing gurun. Jadi matahari akan terbit dan terbenam dalam tempoh masa 30 hari dalam gugusan. Kita kata dalam lingkungan Bintang gugusan bintang-bintang 12 tu. Jadi orang dulu zaman berzaman mereka mengkaitkan buruj dengan musim yang mereka tempuhi di darat maupun di laut. Apa makna musim? Musim maknanya habuan-habuan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di darat maupun di laut. Habuan itu apa, Ustaz? Habuan itulah kita kata rezeki. Oh, okey. Jadi kalau sebut rezeki itu maknanya habuan-habuan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Dan habuan ni boleh didapati di alam lautan, di alam daratan, di alam haiwan, di alam tumbuhan dan di alam manusia. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi manusia kalau dia nak dapatkan habuan rezeki di alam tumbuhan, maka dia kena merujuk buruj. Subhanallah, maksudnya ada kaitan. Pada buruj ini apa habuan rezeki yang ada di alam tumbuhan. Oh, okey, baik Ustaz. Contohnya sekarang ni matahari terbit dan terbenam berlatar belakangkan buruj zauja. Apa ni? Buruj keluarga kembar. Jauza dalam bahasa Arab. Tapi kita tak nampak kerana matahari itu kuat, tak nampak buruj tu. Betul. Jadi terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj Al-Jauza. Sekarang ni matahari dah berada 24 hari di buruj Al-Jauza. Jadi buruj ini kita akan lihat. Maknanya dia bermula daripada 21 Jun. Hari ni dah 15 Julai. Jadi dalam tempoh masa 21 Jun ni dah sampai 15 Julai ni, apa habuan yang kita boleh dapat di alam tumbuhan? Habuan yang ada petai. Durian, Ustaz. Durian dah habis. Oh, dah habis dah. Petai sekarang Petai. Baik. Contohnya apa yang masih ada di alam lautan. Kena tengok faktor setempat. Laut tu laut mana? Selat Melaka ke? Masya Allah. Ataupun China Selatan. Maksudnya ia terkait, Ustaz ya? Kalau laut China Selatan sekarang ni ada sotong. Baik. Sotong tengah banyak. Habis Selat Melaka pun ada juga. Tapi Selat Melaka jenis-jenis ikan yang kita kata ikan-ikan yang dia bergerak sekawan dengan dia. Masya Allah. Baik. Cencaru ada. Contohnya begitu. Contohlah, Ustaz. Subhanallah. Itu dia. Maksudnya ada pengaruh itu juga ya, Ustaz ya. Begitu indah, begitu hebatnya. Baik, Ustaz. Soalan yang kedua itu, insya-Allah, yang bagaimana penentuan tarikh-tarikh penting itu, insya-Allah Ustaz akan jawabkan kejap lagi, Ustaz ya. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu jawapannya, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Jangan pergi mana-mana.
Alhamdulillah, setiap hari kami bawakan topik yang berbeza dan kita bawakan juga ahli ilmuwan ataupun ahli panel yang berbeza. Namun, tujuannya sama, iaitu membawa kefahaman dan kesedaran tentang ilmu dan untuk manfaat kita bersama. Itulah Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini para penonton sekalian, kita bawakan topik fiqh kita, fiqh falak. Bersama dengan yang berbahagia Ustaz Hanafiah Abdul Razak. Bagaimana Ustaz Hanafiah, sempat saya tanyakan ketika rehat tadi, bila mula minat bidang ini, katanya umur 20-an. Itu pun kerana Tok Guru suruh khatam kitab. Tak apa, kejap lagi beliau akan kongsikan insya-Allah. Cumanya Ustaz, Encik Abdullah tadi ada tanyakan soalan yang kedua. Ya, mungkin dari penonton juga tertanya-tanya, kenapa pernah terjadi perbezaan penentuan tarikh? Kenapa kita raya kemudian orang lain raya dulu? Macam mana tu Ustaz? Yang mudah untuk dijawab, kaedah berbeza dalam membina takwim itu sendiri. Kalau kita katakan maknanya untuk penentuan hari raya dan ibadah puasa Ramadan, tak dapat tidak, kita kena menggunakan gerakan ketara bulan. Ya. Maka gerakan ketara bulan itu dibina dengan syarat-syarat yang tertentu dan kriteria yang tentu, maka disebut dengan istilah takwim. Itu namanya takwim bulan. Qawwama yuqawwimu takwim. Maknanya kita nak tentukan kedudukan bulan, maka disabitkan tarikh yang tepat berdasarkan kedudukan bulan. Maka akan berbeza dengan negara-negara jiran, itu perkara biasa. Kerana masing-masing ada syarat yang tersendiri. Betul. Jadi sekiranya dapat disatukan kriteria Keselarasan itu dan syarat, akan selaraslah waktu tarikh bermulanya ibadah Ramadan, begitu juga berhari raya. Kiranya kriteria berbeza dan syarat-syarat yang ditetapkan, kita kata syarat-syarat kenampakan berbeza, maka berbedalah memulakan ibadah puasa Ramadan dan menyambut hari raya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Saya tertarik Ustaz. InsyaAllah kita doakan satu hari nanti umat Islam akan kembali bersatu, di mana segalanya akan ditentukan dengan satu cara, kerana umat Islam kembali bersatu. InsyaAllah itu tanda kemenangan umat Islam akhirnya, insyaAllah. Baik Ustaz, saya nak tanya Ustaz, dan ini sebagai mencetus minda para penonton jugalah. Perasan atau tidak para penonton sekalian, dalam Al-Quran Allah seringkali mengaitkan rezeki itu dengan langit, di mana rezeki yang turun dari langit. Jadi Ustaz, langit yang ada padanya itu awan yang terkandung air, angin dan hujan. Bahkan disebut dalam Al-Quran ia berkait dengan rezeki yang saya sebutkan tadi, diturunkan dari langit. Kenapa kita perlu hayati dan bagaimana perlu kita hayati? Silakan Ustaz. Baik. Asasnya ayat 22 surah Az-Zariyat. Baik. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Sadaqallahul azim. Dan di langit sana ada rezeki untuk kamu, dan di langit sana juga ada yang dijanjikan untuk kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala isytiharkan, langit bukan kosong. Langit bukan saja-saja diciptakan untuk dapat nama, cari nama, glamour, tak ada. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dirikan langit itu dua manfaat untuk umat manusia. Yang pertama, sumber rezeki dan saluran rezeki untuk manusia yang menjalani hidup di muka bumi. Dan yang kedua, di langitlah nanti Allah tunaikan janji-janjinya. Di langitlah adanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kiranya manusia kecewa mendapati bahawa selepas PKP dah tak ada apa lagi dekat muka bumi. Maka
manusia mendapati di muka bumi ni dah tak ada lagi pencarian hidupnya. Jangan takut, kerana sumber rezeki itu dari langit. Allah salurkan rezeki dari langit ke muka bumi melalui limpahan air hujan. Allahu Akbar. Kalaupun kita kata Malaysia terheret sama dalam wabak COVID-19, rezekinya tahun ini monsun barat daya menjadi. Lazimnya sekarang ni Kuala Lumpur dah tak hujan tau. Masih lagi ada hujan-hujan mendung lagi. Maknanya limpahan hujan tu. Apabila hujan melimpah, itu sebagai nilai rezeki yang bertambah. InsyaAllah. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Itulah, subhanallah. Kita kena yakin Ustaz ya, bagaimana janji Allah itu pasti dan Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Baik Ustaz, soalan yang cantik juga di Facebook. Abdul Karim Sufian katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ada simbol bola tu. Bagaimana ilmu fiqh falak berkaitan dengan kejadian pertukaran siang dan malam seperti mana yang digambarkan dalam surah Yasin dan beberapa surah lain dapat memberikan keinsafan kepada manusia tentang kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Ustaz begitu hebatnya firman Allah, gambaran yang Allah telah berikan? Baik. Penyoal tadi itu dia sebenarnya nak nyatakan ayat 38 surah Yasin. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa izahum muzlimun. Yang saya nak jelaskan di sini, terjemah semua dah boleh baca terjemah kan. Istilah salaha, iaitu Allah Subhanahu wa taala tanggalkan. Allah Subhanahu wa taala tanggalkan siang hari daripada waktu malam. Macam mana tu saja? Menunjukkan apabila berakhirnya waktu siang, berakhirnya lah hari. Maka bermulanya malam, bermulalah hari baru. Hari baru. Masya Allah. Apabila bermulanya hari baru, hairan pula Allah mulakan malam. Mulakan siang lah, nampak macam-macam. Harta benda, mata benda, apa benda. Kenapa dimulakan dengan malam? Kenapa dimulakan dengan malam? Maka Allah Subhanahu wa taala isytiharkan bahawa berakhirnya hari dengan berakhirnya waktu siang, lalu terbenam matahari, maka bermulanya malam, bermulalah hari. Hari bermula dengan gelap. Faizahum muzlimun. Mula dengan gelap. Mula dengan gelap itu menunjukkan supaya manusia membuat persiapan dan persediaan sebelum meraih habuan di siang hari. Imam Atha'illah Askandari menyatakan dalam kitabnya Al-Hikam, Al-Imdad bihasabil isti'dad. Dapatan dan perolehan dia bergantung kepada persiapan dan persediaan. Supaya di siang hari tak mengecewakan. Betul. Maka perlu ada persiapan dan persediaan di malam hari. Pentingnya waktu malam itu. Sebagai persiapan dan persediaan. Oleh kerana tak cukup persiapan dan persediaan, banyaklah yang manusia, orang Melayu kata apa, terlepas pandang. Itu yang nak dijelaskan. Subhanallah. Saya terfikir satu perkara Ustaz ya, bagaimana persiapan kita untuk menjalankan tanggungjawab sebagai guru, sebagai doktor, sebagai sesiapa sahaja untuk esoknya pada malam itu dah kena bersedia Ustaz ya. Kena bersedia. Subhanallah. Begitu indah bagaimana peraturan ciptaan Allah ini sebenarnya untuk manusia itu dah ada kebaikannya Ustaz ya.
Allahu Akbar. Okey Ustaz, saya nak bawakan soalan saya dahulu ya, bagaimana saya telah sediakan. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-33, mungkin para penonton boleh rujuk. Mafhumnya Allah berfirman, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarannya. Jika lihat kepada garis edarannya itu, ramai juga pakar-pakar menyatakan itu adalah orbit. Jadi apakah orbit ini juga telah dikabarkan sejak 1400 tahun dahulu melalui turunnya ayat ini? Silakan Ustaz. Terima kasih. Sejak daripada zaman baginda Idris alaihi salam, manusia telah memahami orbit ni. Masya Allah. Manusia telah memahami orbit. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala perakukan pada ayat 33 surah Al-Anbiya, begitu juga ayat 40 surah Yasin. Yeah. Pada ayat 33 surah Al-Anbiya Allah Taala berfirman, kullum fi falaki yasbahun. Membawa arti semua jasad-jasad langit. Yang nampak, yang tak nampak. Yang nampak matahari. Yang nampak bulan. Yang nampak buruj. Betul. Semuanya itu kata Allah beredar pada garis edaran masing-masing. Jadi apabila sebut garis edaran, membawa erti makna falak. Falak itulah yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris orbit. Dan orang Melayu pun guna je perkataan orbit. Jadi kalau falak orbit ni dia sebenarnya dia membulat. Kenapa disebut membulat? Dia merupakan titik permulaan yang akan beredar dan dia akan kembali semula di titik akhir. Dengan kata lain, di mana dia bermula, di situlah dia berakhir. Allah. Titik permulaan merupakan juga titik pengakhiran. Seperti tawaf. Wal yatawafu bil baitil atiq. Kita mulakan di penjuru Al-Hajarul Aswad. Betul. Dan kita sempurnakan juga di penjuru Al-Hajarul Aswad. Itulah istilahnya orbit. Oleh kerana itu, istilah Al-Mustaqar itu maknanya titik mula akan bertemu dengan titik akhir, maka dia membentuk ulangan. Dia berulang. Dia berulang. Dia berulang. Jadi oleh kerana dia berulang, tengok sama ada ulangan harian, ulangan mingguan, ulangan bulanan, ataupun ulangan tahunan. Masya Allah. Jadi Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki wafat 421 Hijriah, tulis dalam kitabnya Al-Azminatu Al-Amkinatu, ulangan tahunan ini dibagi istilah Zatal Awim. Maknanya ulangan tahunan. Dengan kata lain, apabila dia dah berulang setiap tahun, maka berulanglah dua. Al-hal, hal ehwal, al-ma'al, dapatan dan perolehan. Masya Allah. Maka musim akan berulang, cuaca akan berulang. Kerana cuaca harian, ulangan harian. Musim, ulangan tahunan. Ya. Maka ada di situ hujan harian, hujan bulanan, hujan tahunan. Hujan tahunan ni yang dekat Malaysia ni kita sebut monsun barat daya sekarang dan monsun timur laut. Dia merupakan hujan tahunan musim. Dia akan, itu yang kita sebut sebagai musim terkujuh tu Ustaz ya. ya. Wa kullum fi falaki yasbahun. Pun begitu Al-Mustaqar ini dalam dia ada kita kata garis edarannya yang berulang-ulang sebenarnya dia menuju kepada satu tarikh yang Allah Ta'ala sebut Maliki Yaumiddin.
Allah. Dia menuju ke satu tarikh Itu adalah hari yang hakiki Ustaz ya. ya yang kita tak tahu. Masa Bila itu tak ada tarikhnya? orbit dah Ustaz ya. Hari itu adalah hari yang tiada orbit lagi ya. Subhanallah. Okey Ustaz, bagaimana Ustaz ya jika kita lihat apa yang Ustaz maksudkan tadi, bagaimana ia ada berkait rapat dengan monsun-monsun ataupun musim-musim yang kita hadapi itu Ustaz. Sebelum saya nak bawa para penonton dengan soalan-soalan yang lain, bagaimana Ustaz sebenarnya kita sedang alami, sentiasa alami, dan bahkan ilmu-ilmu ini sentiasa ada sekitar dengan kita. Tetapi ramai antara kita ini seringkali lalai, seringkali tidak nampak ciptaan Allah. Adakah dengan ilmu falak ini sebenarnya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Ustaz. Baik. Ilmu falak apabila benar-benar dimanfaatkan, sememangnya dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi apabila ilmu falak disalahgunakan, dia akan menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran banyak sebut wa min ayatihi. Begitu juga makna surah Al-Anbiya tadi. Da'i hadari baca. Wa min ayatihi wa min ayatihi an khalaqalakum wa min ayatihi an yursila riyaha mubasyirat. Di antara tanda-tanda bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjuk bukti Ustaz ya. Ya. Allahu akbar. Bukti dah ada. Dah nampak dengan panca indera yang 5, dengan penglihatan mata, pendengaran telinga, hiduan hidung, deria rasa. Masih lagi Tak menolak. beriman. Masih lagi menolak. Ya, untuk beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah guna ilmu falak. Baik Ustaz. Sebab itu Rasulullah sebut tadi. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Kemudian Al-Syaikh Al-Imam Muhammad Yusuf Al-Khayyat wafat pada 1313 Hijrah. Tulis dalam kitab Lali Utli hadis ni. Summan tahau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita apabila berjaya memanfaatkan ilmu falak untuk pedoman. Pedoman ni macam-macam lah. Pedoman cari makan. Pedoman untuk ibadah khusus. Pedoman untuk ibadah umum. Cukup. Jangan lagi meneruskan kajian tentang perbintangan. Nanti lain pula dapatan dia. Bukan dapatan dia mendekatkan diri dengan Allah. Menjauhkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain pula jadinya. Lain pula jadinya. Baik Ustaz. InsyaAllah Ustaz, sekejap lagi saya teringin nak tanya dengan Ustaz lah. Para penonton sekalian, sedar atau tidak Islam pernah menguasai 2/3 dunia dahulu. Bahkan ilmu falak Islam telah melahirkan banyak tokoh-tokoh cendekiawan yang pakar dalam ilmu falak. Antaranya Al-Battani, Al-Burjani, Al-Khawarizmi, Al-Bairuni dan lain-lain lagi Ustaz ya. Adakah jika kita dapat kuasai ilmu ini, kita akan lebih ke hadapan berbanding dengan tamadun-tamadun lain? Jadi komen Ustaz, kejap lagi Ustaz ya. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu jawapannya, nantikan selepas ini sambungannya di TV9. Kerana kita tutup dahulu di TV3. Jadi insya-Allah banyak lagi kita akan kongsikan. Terus setia bersama dengan kami, Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini.